بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Bismillah, Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi taufik dan juga mengizinkan kita untuk sama-sama kita teruskan lagi pembacaan daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Walaupun mungkinlah kita tak dapat sekerap sebelum ini kerana jadual kuliah secara bersemuka dah boleh dijalankan di Terengganu ni. InsyaAllah lah ada masa ke lapangan kita akan cuba untuk teruskan dan istiqamah supaya kita diberi kemudahan oleh Allah untuk dapat habiskan kitab ni insyaAllah. Kita sambung pada perbahasan masih pada perbahasan Baqa'. Akhir dah, kita akan masuk malam ini pada Qiyamuhu ta'ala binafsih, sifat burhan dia, dalil dia pada muka yang ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa kana kadhalika walau kana kadhalika. Ini nak syarah kepada kata syarih walau kana kadhalika laftaqara ila muhdithin wa yalzamu ad-dawru aw at-tasalsulu wa qad taqaddama anna dhalika muhalun. Qawluhu walau kana kadhalika, kalaulah sedemikian. Sebut dah pada dalil berkaitan dengan Baqa'. Kalaulah andaian kita kata ternafi Baqa' tu, berlaku demikian, Tuhan tu tidak Baqa', nescaya laftaqara ila muhdithin, berhajatlah dia kepada yang mengadakannya, yang membaharukannya. Kata muhasyi kita, lau qala kama qala al-musannifu, kalaulah syarih Syekh Hudhudi berkata seperti mana musannif kata, wadhalika muhalun. Musannif dalam matan dia disebut wadhalika muhalun saja. Kalau kita kembali kepada ni kan, 5 wadhalika muhalun. Ni warna hijau ni, wadhalika muhalun. Kalau dia kata gitu, lima arafta wadhalika muhalun lima arafta qablu. Kalau dia kata gitu, lima arafta qablu min wujubi qidamihi, daripada wajib qidamnya. Min wujubi qidamihi ta'ala wa baqaihi, situ kan. Ila akhirih, katanya lakana akhsara, tentulah lebih ringkas. Kalau kata gitu dah cukup dah, lagi ringkas. Kenapa kita perlukan tatwil, memanjangkan kalam yang maknanya boleh kita ringkaskan? Daripada balaghah dipanggil hashwun. Nampak? Itnab. Dia kata-kata yang maknanya memanjang-manjangkan. Maksudnya sikit je, tapi dipanjangkan. Bahkan tidak perlu pun katanya. Kalau dia kata macam musannif, lakana akhsara. Kenapa? Li'annama dzakarahu, kerana barang yang syarih sebut itu ma'lumun mimma sabaqa fil qidami, telah termaklum dari barang yang telah terdahulu pada perbincangan qidam. Habis. Kita masuk kepada matan
Imam Sanusi kat luar ni. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa amma burhanu wujubi qiyamihi ta'ala binafsihi. Adapun dalil wajib berdiri Tuhan dengan sendirinya itu, fali annahu, maka sesungguhnya, law ihtaja ila mahallin, kalaulah Tuhan itu berhajat dia kepada tempat, yakni kepada zat yang dia nak wujud padanya, lakana sifatan, nescaya Tuhan tu daripada jenis sifat lah. Bila Tuhan tu begitu, wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Bila begitu, sifat tak boleh bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Bila Tuhan itu dari bangsa sifat, dari jenis sifat, maka sifat ataupun ciri zati lah, untuk bezakan sifat. Kata sifat zati bagi sifat, boleh juga, tapi sifat 2-3 kali takut jadi keliru. Ciri dan hakikat sifat itu ialah apa dia? Dia tidak bersifat. Dia wujudnya pada yang lain. Wujudnya pada yang lain. Bila begitu, dia tidak menerima bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa azzal, walhal Tuhan kita yang maha agung, maha besar, yajibu ittisafuhu bihima, wajib bersifat dia dengan kedua-duanya, dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Maka falaisa bisifatin, maka Tuhan tu bukan dia sifat, dia itu zat. Bukan sifat, maknanya Tuhan bukan sifat dengan maksud Tuhan tu zat. Zat yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tak apalah. Tapi dia tu sendiri bukan dia daripada jenis sifat. Kerana apa? Kerana sifat tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani atau ma'nawiyah. Contoh senang ginilah, putih. Putih tu sifat. Nak ada putih mesti ada pada sesuatu. Putih pada dinding. Putih pada gula. Putih pada tepung. Nampak? Jadi mesti ada pada sesuatu. Okey, kemudian putih tu boleh tak bersifat dengan manih? Boleh tak? Putih tak menerima bersifat dengan sifat ma'ani hak lain. Nampak tak? Putih bersifat dengan manih. Dah tu gula manih. Manih tu duduk pada gula. Pada zat gula, bukan duduk pada sifat putih. Kena faham. Jadi putih tidak menerima bersifat dengan manih. Apa lagi? Boleh kita kata putih itu manis, putih itu masam. Tak. Hitam bersifat dengan apa? Pahit. Boleh ke? Tak. Yang hitam tu contoh kopi. Yang pahit tu kopi. Tak apalah, kopi tu dia zat. Tapi warna hitam tu, kita bersifat pula warna hitam dengan sifat lain. Tu tak boleh nak terima kan? Hitam itu bergaya. Tu lain lah. Paralysis. Tak ada lah iklan tu. Jadi dia sifat, dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani atau ma'nawiyah. Putih itu bersifat dengan keadaannya mani. Awak tak panggil gitu. Tak kena cakap gitu. Okey, satu. Wajah pertama pada makna qiyamuhu ta'ala binafsihi. Walau ihtaja ila mukhassisin, kalau Tuhan tu berhajat kepada mukhassis yang menentu dan menciptakannya, lakana haditha, tentulah dia baharu, sebab dia nak kena ada pencipta mukhassis. Kaifa, mana mungkin berlaku demikian? Wa qad qamal burhanu ala wujubi qidamihi, walhal telah ditegakkan burhan dalil atas wajibnya sifat qidam Allah Ta'ala, wa baqaihi, dan sifat baqa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, nampak? Termasuk balik pada kalam Muhasyir rahimahullah.
Qauluhu fali'annahu law ihtaja ila mahallin, kalau Tuhan tu berhajat kepada tempat, ila akhirih. Taqriruhu, huraian dia macam ni. Antakula, bahawa kamu kata, lau lam yakun, lau lam yakun qa'iman binafsihi, kalau Tuhan tu tidak berdiri dengan sendiri, lahtaja ila mahallin, tentu dia berhajat kepada mahal, yakni kepada zat. Kalau dia tak boleh wujudnya wujud yang beristiqlal sendiri, tentulah dia tu ada pada yang lain, ada pada zat. Lakin ihtiyajuhu ila mahallin, tetapi berhajatnya Tuhan kepada tempat itu, batilun, itu batil lah, tak betul lah. Mana Tuhan wujudnya itu wujud pada benda yang lain? Mana betul. Berhajat Tuhan kepada mahal tu batil. Kenapa batil? Law ihtaja ila mahallin, kalau Tuhan itu berhajat kepada mahal, lakana sifatan, nescaya Tuhan tu sifat. Lakin kaunuhu sifatan, tetapi keadaan Tuhan tu sifat, batilu, batil pula. Fabatala, maka batalah ma adda ilaihi, yang membawa kepadanya. Batal jugalah yang membawa kepada natijah yang batal tadi. Apa yang membawa kepada yang natijah yang batal? Iaitu wahwahtiyajuhu ila mahallin, iaitu berhajatnya Tuhan kepada tempat. Nampak, kalau kita boleh tengok sini, kita boleh analisis sini, dia susunan hujah itu terdiri daripada dua kias. Daripada dua kias. Okay. Maka fabatala, maka jadi batal ma adda ilaihi, barang yang membawa kepadanya. Apa dia? Yang membawa kepada berhajat Tuhan pada tempat, iaitu wahuwa adamu qiyamihi binafsihi, iaitu tidak berdiri Tuhan dengan sendiri. Bila kita kata Tuhan tak berdiri dengan sendiri, maka Tuhan berhajat kepada tempat untuk dia ada, kepada zat untuk dia wujud. Sebab dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Bila batal juga, tidak qiyam dengan sendirinya, fathabata naqiduhu, maka sabitlah lawannya. Lawan tidak berdiri dengan sendiri, lawannya buang tidak tu. Jadi berdiri dengan sendirinya. Wahwal matlu, itulah yang dituntut. Maka kata muhasyi kita, fahazafa qiyasal awwala, maka musannif menyebut qiyas yang pertama, bitamamihi, dengan sempurnanya sekali. Mana? Dengan ada muqaddimah al-ula dan muqaddimah thaniyah. Sebut belaka. Sughra dengan kubra tu dia sebut. Wa dzakara qiyas thaniyah, dan musannif sebut qiyas yang kedua, wa hazafa al-istisnaiyatahu, tapi dia hazah istisna'nya, istisna' lagi qiyas yang kedua. Dia tak sebut. Mana? Istisna' kedua. Lakin kaunuhu sifatan batilun tu. Lakin kaunuhu sifatan batilun tu. Tengok di susun sini kan. Li'annahu law ihtaja ila mahalli lakana sifatan. Situ. Wasifatu la tasifu. Lepas tu dia ambil pula. Wasifatu la tattasifu law kana Allahu sifatan. Lam tattasif bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Lakin adam ittisafihi bil ma'ani wal ma'nawiyah batilun muhalun. Situ. Lakin adam ittisafihi bil ma'ani wala ma'nawiyah itu. Itu dia punya istisnaiyah tu, yang dihazah daripada qiyas yang kedua. Wa dzakara dalilaha. Dan musannif sebut dalilnya, dalil kepada istisnaiyah yang kedua. Apa dia? Wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah.
sifat itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Betul tak tu? Tengok kita tengoklah sini. Kita ambil masa sikit, kita tengok qiyas dia. Takut silap sebut tadi. Lau lam yakun qa'iman bi nafsihi lahtaja ila mahalli. Itu qiyas pertama. Lakin ihtiyajuhu ila mahallin batil. Itu dia punya istisnaiyah dia. Nampak? Tapi masih dalam lingkungan qiyas pertama. Lepas tu dia ambil daripada istisnaiyah qiyas pertama tu, dia buat datang qiyas kedua. Lau ihtaja ila mahallin. Kenapa? Lau ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Lakin kaunuhu sifatan batilun. Situ. Itu qiyas yang kedua. Saya buat warna sama tak? Patut warna lain. Kita tukar warna lain. Lau ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Lakin kaunuhu sifatan batilun. Situ. Jadi ni dia hazah ni. Silap kita tadi lah. Istisnaiyah kedua ni. Lakin kaunuhu sifatan batilun. Itu istisnaiyah yang kedua. Waktu di hazah tu. Dzakaral qiyas ats-tsaniyah. Disebut qiyas yang kedua. Wa hazafa al-istisnaiyata. Qiyas yang pertama yang dihazah ke semuanya mana? Lau lam yakun qa'iman bi nafsihi lahtaja ila mahallin. Lakin ihtiyajuhu ila mahallin batilun. Waktu yang dihazah tu. Yang tidak disebut. Sebutnya mana? Lau ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Tengok. Dekat mana disebut tu. Amma burhan wujubi qidamihi wujubi qiyamihi ta'ala bi nafsihi law ihtaja ila mahallin lakana sifatan. Jadi itu disebut apa ni? Jadi ini qiyas yang kedua. Qiyas tsanin, qiyas yang kedua. Jadi qiyas yang pertama tu fahazafal qiyas al-awwal bitamamihi. Musannif menghazaf qiyas yang pertama keseluruhannya. Saya salah sebut tadi tak? Salah sebut. Ngatuk sangat kot. Kita kata qiyas pertama dia sebut. Tak. Baca lain sebut lain. Jadi mari mengatuk ni. Okey, jadi musannif hazah qiyas pertama dengan keseluruhannya bitamamihi. Wa dzakara qiyas ats-tsani. Dia sebut qiyas kedua. Wa hazafa istisnaiyatahu. Tapi dia hazaf istisnaiyah ni. Wanija ni dia sebut. Wa dzakara dalilah. Tapi dia sebut dalil bagi istisnaiyah. Mana? Lakin kaunuhu sifatan batilun. Keadaan Tuhan tu sifat batil. Mana dalilnya? Biqaulihi was-sifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Kerana sifat dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan juga tidak bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Jadi di sini dia ni dalil kepada keadaan Tuhan tu sifat batil. Sebab apa batil? Sebab sifat tak bersifat sifat ma'ani. Walhal Tuhan kita wajib bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Fal waw pada mana? Wasifatu la tattasifu ni. Ini dia punya dalil kepada istisnaiyah. Wasifatu la tattasifu bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Jadi waw pada wasifatu ini ialah litta'lil, memberi makna kerana. Dari kerana sifat itu, kerana sifat itu tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Wa hasilu takriri dzalika dalil, hasil khulasah bagi huraian dalil tersebut ala ma asyara ilaihi, atas barang yang mengisyarat musannif kepadanya, minasyakli atsani, daripada syakal yang kedua. Syakal kedua daripada qiyas ni. Ni kena tengok dalam ilmu mantik. Syakal kedua apa dia? Haddul awsat tu duduk jadi mahmul pada sughra dan mahmul pada kubra. Itu dia. Antakula, kamu kata. Jadi diubah balik ayat. Kullu sifatin la tattasifu bi sifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Ini khulasah huraian bagi dalil. Dalil mana? Dalil
yang sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Dia kata kullu sifatin la tattasifu bi sifatil ma'ani walal ma'nawiyah. Setiap sifat dia tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan juga ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa azza, tapi Tuhan kita yang maha mulia maha agung, yajibu ittisafuhu bihima, wajib bersifat dengan keduanya. Yuntiju, menatijahkan, as-sifatu laisat maulana, sifat itu tentulah bukan Tuhan kita. Jadi natijah tu wa ta'qisuha, kamu akaskan dia, ila qaulika, kepada kataan kamu, akas terbalikkan je. Maulana laisa bi sifatin, Tuhan kita bukan sifat. Wa huwa ma dzakarahu, itulah yang disebut oleh musannif bi qauli fa laisa bi sifatin, maka Tuhan bukan sifat. Okey. Boleh buat tak ni? Boleh buat tak ni? Kalau buat bersemuka ni senang, ada papan putih, ada tempat conteng, kita suruh seorang buat. Tengok ni. Dia bincang berkaitan dengan dalil tu. Dia kata dalil tu dalam bentuk syakal yang kedua daripada 4 bentuk syakal dalam susunan qiyas. Qiyas iqtirani. Apa dia? Tak ada sini. Nak tulis mana ni? Kullu sifatin. Okey, tulis sini. Kullu sifatin la tattasifu bi sifati al-ma'ani wala ma'nawiyah. Setiap sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Kullu sifatin, ini maudhu' dia. Ini maudhu' dia. La tattasifu, ini mahmul dia. Apa lah tu? Tukar. Maudhu' mahmul. Okey, itu sughra. Kubra ni kan ya? Kubra dalam masalah ni, dalam syakal sani, haddul awsat duduk pada mahmul juga. Jadi, fallah, kita ikut ayat dia. Ayat dia kata apa tadi? Wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima. Kat sini. Tulislah, kita zahirkannya. Wallah, dan Allah itu yajibu ittisafuhu bisifati. Kita datangkan, zahirkan balik isi apa dhamir tu. Jadikan bentuk isi zahir bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Wal ma'nawiyah. Walhal Tuhan kita itu wajib bersifat dia dengan sifat sifat ma'ni dan juga sifat ma'nawiyah. Ini sughra. Ini kubra. Natijahnya apa? Natijahnya ialah nampak ke natijah? Buang haddul awsat al-mukarrar, yang diulang. Buang ni. Buang ni. Jadi, buang ni. Kekalkan maudhu' yang pertama. Kullu sifatin, ataupun kita kata sifatun lah. Jadi, bila apa? Setiap sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ni, sifat ma'niyah. Wallah dan Allah itu bersifat sifat ma'ni dan juga sifat ma'nawiyah. Maka kullu sifatin laisat Allah. Maka sifat itu, atau buang kullu dah apa? Setiap sifat itu bukanlah Tuhan. Jadi tak payah kullu lah. Kullu tu tengok dia kata yuntiju as-sifat laisat maulana. Jadi kita ayat tulis kullu dah apa sih? Takut jadi keliru. Dia kata as-sifatu laisat Allah. Maka bila begitu sifat itu bukan Tuhan. Sifat itu bukan Tuhan. Kerana kalau sifat dia tak bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Tapi Tuhan kita bersifat sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Maka jawabnya, natijahnya sifat itu bukan Tuhan lah. Kita akaskan dia, terbalikkan dia.
Hak maudhu' jadi mahmul, mahmul jadi maudhu'. Akal dia di mana? Fallahu laisa bisifatin. Maka Tuhan bukan sifat. Nampak? Jadi ini susunan qiyas yang ulama gunakan ni. Nampak tak? Boleh mudah je. Falaisa bisifatin wa ma dzakaru biqali fala bisifatin. Fa huwa isyaratu, maka dia tu menjadi isyarat ila natijatil qiyas, kepada natijah qiyas al-madhkur yang tersebut. Ba'da aksiha, selepas daripada kita akaskan dia. Satu. Wa yuhtamalu, dan diihtimalkan juga takriruhu, dihuraikan dalil ni minasyaklil awal, daripada syakal yang pertama. Syakal yang pertama apa dia? Iaitu haddul awsat mahmulan fi sughra wa mawdu'an fil kubra. Haddul awsat itu dia jadi mahmul pada qiyas muqaddimah sughra, dan dia jadi mawdu' pada muqaddimah kubra. Okey. Min syakl awal. Fayuntiju an-natijata, maka dia juga menatijahkan akan natijah yang tersebut. Al-madhkurata min ghairi ihtiyaj, tanpa perlu berhajat ila aksin, kepada kita terbalikkan. Bila kita letak dia dalam syakal pertama dah, tak perlu kita terbalikkan lagi dah. Macam mana nak buat? Musannif Syekh Syakawi tolong pula kita. Nampak tak? Dia tolong pula kita. Dia tolong buat pula. Kalau dia dah buat gitu, kita nak buat sendiri. Buatlah sendiri, boleh buat. Rajin sikit. Hak ada faham tu dalam mantik boleh buat. Tapi dia tolong pula kita. Kok kita buat tu dah kena. Nampak tak? Jazahullahu anna khairal jaza. Macam mana? Bi antakula, bahawa kamu kata Maulana Jalla wa Azza, Tuhan kita yang maha mulia maha agung, yattasifu bi sifatil ma'ani, bersifat ia dengan sifat ma'ani, wal ma'nawiyah, dan juga sifat ma'nawiyah. Was sifatu, dan bermula sifat itu, la tattasifu bihima, tidak bersifat dengan keduanya. Yuntiju, maka itu menatijahkan Maulana laisa bisifatin, Tuhan kita itu bukan sifat. Guna buat gini ni. Kita tengah susun Dia kata kita berhenti sekejap untuk jawab azan. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والصلاة هذه والشرف الله لك الحمد. Okey, sambung balik kita. Jadi dia kata dia kata boleh juga kita susungkan qiyah tersebut daripada syakal yang pertama. Macam mana? Bi antaqula Maulana Jalla wa Azza yattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah was sifatu la tattasifu bihima. Jadi dia kata kita ubahlah sikit Allahu yattasifu bi sifati al ma'ani wal ma'nawiyah. Allah bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Lepas tu dia kata wasifatu la tattasifu bihima, kan? Dia kata sini wasifatu la tattasifu bihima. Wasifatu la tattasifu bihima. Kalau ikutnya sini la tattasifu, yattasifu lah. Jadi ikutnya, kalau ikutnya mahmul kedua-duanya ni benda sama. Jadi hadul awsat jadi pada mahmul. Nak ikut syakal pertama saya betul tak, tapi dia ubah, dia akas supaya nak jadi senang. Dia akaskan akaskan kita punya qadiyah ni supaya jadi nampak senang. Nampak ayat tu jadi senang untuk faham. Tapi kalau kita nak ikut betul kepada bentuk syakal awal, dia akan jadi guna. Dia akan jadi wallah yattasifu bi sifatil ma'ani. Okey. Wala yattasifu bi sifatil ma'ani as-sifatu. Boleh tak kena buat gini? Apa ni? Apa nama ni? Ada mutisaf. Boleh lah kita buat gitu wala yattasifu. Sebab itu dia ubah tu, sebab kita nak terbalikkan jadi ayat dia subjek dia jadi belakang. Okey. Wala wa adamu ittisafil ma'ani. Wa nak kiranya la wallah yattasifu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyah. Okey. Nisbah Tuhan, Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Jadi kita kata mana? Wasifatul ma'ani la tattasifu bihima as-sifatu. As-sifatu, sifatul ma'ani. Boleh kita tulis gini lah, senang supaya nak mudah nak mudah ni. Kita kata la yattasifu, kita ambil situlah. La yattasifu bi sifati al-ma'ani walal ma'nawiyah. Apa yang tidak bersifat sifat ni? As-sifat.
tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan juga sifat maknawiyah itu, siapa dia? Sifat. Sifat tidak bersifat sifat ma'ani. Barulah makna kita kata mahmul tu, haddul awsat tu duduk pada dekat, hidup dekat. Barulah natijah tu kita kata fallah, kerana salah satu daripada qadiyah itu ada nafi, maka an-natijatu tatba'u akhassa muqaddimataini. Natijah bagi qiyas, sesuatu qiyas, dia mengikut sifat yang paling rendah, sifat paling teruk yang ada pada muqaddimah. Akhassa muqaddimataini. Mana? Jadi sini satu muqaddimah mujabah, satu muqaddimah salibah. Jadi natijah jadi salib. Fallah laisa bisifatin. Nampak tak? Jelas Cuma kenapa musannif tak datangkan hari ni? Sebab ni lah. Sebab dari segi ta'bir ni jadi rokakah. Jadi apa ni? Jadi tak berapa kemas sikit. Jadi dia tulis je wasifatu la tattasifu bihima mudah gitu. Tapi kalau susunan betulnya dia kena letak apa? Dia kena letak haddul awsat itu jadi mahmul al-ula dan juga maudhu' al-thani. Jadi kita cuba buatlah tu. Buat ni bukan mesti kena ni, sebab nak mudah je ni. Supaya nampak bahawa dia yang jadi haddul awsat tu pada mahmul yang pertama dan juga maudhu' yang kedua. Jadi potong je lah. Berulang tu dipotong. Fallah laisa bisifatin. Nampak tak? Okey. Kembali balik sini. Dia kata yuntiju maulana laisa bisifatin. Lakin tetapi al-awwal awla. Lakin al-awwalu awla. Atau lakinnal awwala awla. Tetapi yang pertama mana? Dia itu burhan tersebut, qiyas tersebut tersusun daripada syakal yang kedua. Itu lebih awla. Wabihi yu'lamu, dengannya dapat kita tahu anna syariha, bahawa syarih hazafa kubra dhalikal qiyasi, musannif mahazahkan kubra qiyas tersebut, wa dhakara sughrahu, dan dia sebut sughra je. Mana kita ni? Terbuat dah ni kan? Kubra dia hazah. Dia sebut sughra. Kullu sifatin la tattasifu bisifatil ma'ani. Waktu dia sebut wallah yajibu ittisafu bisifatil ma'ani. Dia hazah kubra. Dia sebut sughra. Kat mana? Tengok dia kata wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani. Kullu sifatin la tattasifu bisifatil ma'ani wala ma'nawiyah. Dia sebut sughra je. Wallah yajibu ittisafuhu, ni kubra tu tidak disebut. Wa hazafal kubra wa dhakara sughrahu biqaulihi wasifatu la tattasifu bisifatil ma'ani ila akhirih. Wa natijatuhu, dan natijahnya ba'da aksiha, selepas kita akaskan, biqaulihi, dengan katanya fala yakunu maulana sifatan, maka Tuhan kita tu bukan sifat. Kalau ikutnya maudhu' pada natijah tu mesti sifat dululah. Tapi kerana kita nak jadikan kita punya pendalilan fokus tu pada Tuhan, pada Allah, maka kita akaskan qadiyah tersebut. An yaj'alal maudhu' mahmulan wal mahmul maudhu'an ma'a baqa'is sidqi wal kadhib. Itu akas. Kita tukar maudhu' jadi tempat mahmul, mahmul tempat maudhu', dengan kita kekalkan betul atau salah statement tersebut. Fala yakunu maulana sifatan. Wa amma qawluhu, adapun kata musannif li'anna al-wajiba lahu ila akhirih fahuwa ziyadatu faidatin. Ziyadatu faidatin. Dia itu ziyadah faedah, tambahan faedah saja. Katanya walau ihtaja ila mukhassisin, kalau Tuhan
berhajat kepada mukhassis, kepada pencipta, ai fa'ilin yakhussuhu. Kita baca situ lah tak? Kita situ insya-Allah kita sambung esok. Kalau ada apa nama ni di Masjid Putih lah, insya-Allah kita akan buat bersiaran di sana. Harap-harapnya boleh buat secara lebih jelas lah di sana, insya-Allah taala. Sekadar saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi siapa yang duduk berdekatan dengan Kuala Terengganu ni, yang ada kelapangan, jumpa Adil lah esok di Masjid Putih selepas pada Isyak dalam lebih kurang pukul lepas pada Isyak lah 8.45 begitu, insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.